Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Daniel. Cikgu, saya pasti murid-murid nak tahu apa lagi cikgu nak kongsikan di dalam bab ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Kita lihat apa yang kita akan pelajari dalam bahagian ini. Okey. Rundingan sebelum pilihan raya umum. Baik. Sebelum pilihan raya umum, Akmal. Sebab tajuk kita pada hari ini adalah proses pilihan raya umum pertama. Jadi sebelum pilihan raya umum pertama, kita ada penerangan berkenaan proses bagaimana pilihan raya umum itu boleh berlaku. Okey. Jadi kita lihat rundingan. Tajuknya rundingan, maksudnya ada perbincangan. Baik. Yang pertama, proses rundingan ini bermula dengan jawatan kuasa pilihan raya. Jadi perkara pertama dalam rundingan sebelum berlakunya pilihan raya umum yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Yang pertama, bila dibentuk, biasa apabila kita sebut sejarah, kita kena lihat tarikh bila. Jadi di sini tarikhnya adalah pada 1 Februari 1954, sebelum merdeka. Kenapa? Sebab ini adalah proses untuk ke arah kemerdekaan. Betul. Yang kedua, apabila sebut jawatan kuasa, kita akan lihat siapa dia. So ada 46 orang ahli dalam jawatan kuasa pilihan raya. Perkara yang ketiga apabila kita sebut jawatan kuasa adalah apa tujuan jawatan kuasa itu ditubuhkan. Yang ketiga adalah tujuan. So tujuan dia mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Disebabkan namanya jawatan kuasa pilihan raya, maka tujuan asasnya adalah mengkaji berkenaan pilihan raya. Baik. Dan yang keempat apabila kita sebut jawatan kuasa, dia ada kesan. Kesan dia adalah pada akhirnya jawatan kuasa ini mengeluarkan dua bentuk penyata. Dua bentuk penyata maksudnya cadangan, susunan Majlis Penerangan Persekutuan. Maksudnya apa yang ada dalam Majlis Penerangan Persekutuan yang akan dipilih dalam pilihan raya yang dinamakan bentuk A dan bentuk B. Jadi kita ada tarikh, kita ada siapa anggota, kita ada tujuan dan kita ada kesan jawatan kuasa tersebut. Baik. Baik, Ahmad. Jadi sekarang kita lihat pula cadangan. Apa itu bentuk A dan apa itu bentuk B? Cadangan yang dihasilkan melalui perbincangan 46 orang ahli jawatan kuasa pilihan raya. Boleh Akmal kita terus? Silakan cikgu. Kita lihat yang pertama bentuk A. Ada dua bentuk kesan daripada jawatan kuasa pilihan raya tadi. Yang pertama adalah bentuk A diketuai oleh speaker. Speaker merupakan ketua kepada Majlis Penerangan Persekutuan yang dicadangkan. Dibantu oleh 3 orang ahli yang dilantik dan seramai 11 orang wakil negeri, tambah lagi seramai 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu, orang khusus dalam bidang kepakaran. Seterusnya 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Seterusnya ada lagi 2 orang ahli rasmi. 2 orang ahli rasmi ini, yang pertama adalah Setiausaha Pertahanan dan yang kedua adalah Setiausaha Ekonomi. Seperti namanya, kita boleh agak apa tugasnya. Yang pertama akan berurusan berkenaan pertahanan dalam negara dan yang kedua adalah berkenaan dengan ekonomi. Baik. Dan yang terakhir sekali cadangannya adalah seramai 62 orang dipilih melalui pilihan raya. Okey. Kita lihat ini adalah bentuk A kan cikgu? Ini bentuk A. Okey. Kita lihat dalam bentuk B. Baik. Yang pertama, untuk bentuk B yang pertama adalah ketuanya sama, seorang speaker. Yang kedua ada 3 orang ahli yang dilantik. Seramai 11 orang wakil negeri sebab kita ada 11 buah negeri. Lagi seramai 20 orang dilantik mewakili kepentingan tertentu. Kepakaran masing-masing. 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti. 2 orang ahli rasmi seperti yang sebelum bentuk A, iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Dan yang terakhir adalah seramai 40 orang dipilih melalui pilihan raya dan 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Keseluruhannya hampir sama kecuali yang dipilih melalui pilihan raya saja. Sebelah atas kalau kita perasan sama saja. Betul. Bilangan akhir saja yang berbeza. Itu perbezaan dia bentuk A dan juga bentuk B. Betul. Hanya bilangan yang dipilih saja berbeza. Baik. Kita lihat seterusnya. Langkah seterusnya dalam rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Saya sebut nama dia Langkah Tunku Abdul Rahman. Kenapa? Disebabkan langkah ini diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Dan Tunku Abdul Rahman adalah tokoh yang tidak asing dalam sejarah negara kita.
Okey, Betul Akmal ya? Akmal pun mesti kenal Semestinya. Yap. Jadi kita lihat apa yang Tunku Abdul Rahman lakukan dalam proses bagaimana rundingan sebelum pilihan raya umum pertama. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A. Maksudnya Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk yang lebih ramai bilangan dipilih dalam pilihan raya. Yang kedua, apa yang Tunku Abdul Rahman buat? Tunku Abdul Rahman bersama-sama rakan-rakan ahli politik dalam Parti Perikatan yang terdiri daripada Parti UMNO, MCA dan MIC pada ketika itu adalah Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan kemudiannya disertai Datuk Abdul Razak Husin. Ini saya pasti Akmal pun kenal Datuk Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia kita yang kedua. Mereka berangkat ke London untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5. Maksudnya mereka nak 3/5 daripada bilangan anggota MPP tadi dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya bentuk A lah. Okey. Lebih ramai bilangan yang dipilih dalam pilihan raya. Baik. Kita lihat di London apa yang Tunku dan rakan-rakan parti politiknya buat. Dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku Abdul Rahman berjaya bertemu dengan beberapa orang ahli parlimen. Ahli parlimen atau wakil rakyat bagi negara Britain daripada Parti Buruh British, yang kedua Parti Konservatif dan yang ketiga Parti Liberal. Jadi Tunku bertemu dengan tokoh-tokoh ini melalui Lord Ogmore. Cikgu, saya pasti ramai murid-murid dan juga saya tertanya siapa sebenarnya Lord Ogmore ni, cikgu? Okey, terima kasih Akmal. Saya rasa pun sama. Pertanyaan ini mungkin akan ditanya oleh murid yang berada dalam talian Google Meet kita pada hari ini. Diorang pun angguk juga. Betul ya? Betul ya semua? Semua angguk. Ya, diorang pun tak tahu siapa Lord Ogmore. Okey, sebab tiada dalam buku teks, jadi mungkin kalau murid tak baca di luar buku teks, so mereka tak kenal apa nama sebenar Lord Ogmore. Okey. Untuk pengetahuan Akmal, murid-murid dalam talian dan murid yang berada di rumah, Lord Ogmore adalah ahli politik, ahli parlimen, atau pada masa ini dia mantan ahli parlimen Parti Buruh British, mantan pada ketika ini pada tahun 1954. Tetapi dia pernah menjadi ahli parlimen Parti Buruh dan kemudiannya dia berpindah kepada Parti Liberal. Jadi Lord Ogmore bukan orang biasa, dia merupakan ahli politik yang terkenal di London. Dan dia menjadi orang tengah bagi Tunku Abdul Rahman untuk bertemu dengan ahli-ahli parlimen yang lain, supaya Tunku Abdul Rahman dapat suarakan apa hasrat Tunku dalam pilihan raya yang akan datang. Okey, itulah dia Lord Ogmore. Ya. Okey, faham cikgu. Alright, seterusnya? Terus kita terus. Boleh Boleh cikgu. Baik, seterusnya apa langkah Tunku Abdul Rahman? Yang keempat, pada tarikh 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman bertemu sekali lagi dengan tokoh British juga, iaitu Setiausaha Tanah Jajahan British Oliver Lyttelton. Ini adalah Setiausaha Tanah Jajahan British. Untuk makluman Akmal, Setiausaha Tanah Jajahan British merupakan orang yang paling berkuasa yang mentadbir tanah jajahan, termasuk negara kita pada ketika itu. Ya. Jadi tanda tangannya amat mahal bagi sesuatu perjanjian melibatkan tanah jajahan. Orang yang amat penting dalam kemerdekaan negara kita juga. Kita terus kepada langkah yang terakhir. Silakan. Apa langkah Tunku Abdul Rahman yang terakhir? Pada akhirnya, untuk pengetahuan Akmal semasa berjumpa dengan Lord Ogmore, jumpa dengan Oliver, Tunku masih belum dapat berjaya dalam hasrat dia. Jadi selepas beberapa waktu kemudian, pada akhirnya setelah dipersetujui oleh pihak British dan Parti Perikatan yang diwakili oleh ketuanya Tunku Abdul Rahman. So bilangan ahli MPP Majlis Penerangan Persekutuan yang dipersetujui dipilih melalui pilihan raya adalah seramai 52 orang. Dan untuk pengetahuan Akmal juga serta murid-murid dalam talian di luar sana, bilangan ini adalah bilangan akhir dan pilihan raya umum yang pertama, bilangan ini yang diguna pakai. Seramai 52 orang. Pada akhirnya 52 orang dipersetujui. Baik. Boleh Akmal? Boleh. Teruskan. Kita lihat ringkasan kronologi bagaimana rundingan sebelum pilihan raya umum itu berlangsung. Secara ringkas. Apabila kita belajar mata pelajaran sejarah Akmal, banyak perkataan
Jadi kita kena ringkaskan. Selepas kita belajar kandungan, kita ringkaskan lebih lagi kronologi. Maka secara ringkasnya, rundingan sebelum pilihan raya umum ada 3. Secara ringkas, yang pertama adalah penubuhan jawatan kuasa pilihan raya. Okey, yang kedua, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama dengan wakil parti perikatan yang lain. Betul. Dan yang terakhir adalah Tunku bertemu dengan setiausaha tanah jajahan British yang saya maklumkan orang penting di sebalik kemerdekaan negara kita juga. Okey, itu dia cikgu Itu sahaja kandungan dia. Baik. Murid-murid di Google Meet semua okey ke? Atau mungkin ada sebarang soalan yang tadi macam dia macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam ni? Ada ke soalan datang daripada murid-murid kita di Google Meet? Kalau ada boleh angkat tangan dan sila berikan soalan anda. Ada? Semua faham? Cikgu, diorang semua faham, cikgu? Kalau faham, kita bagi soalan kepada diorang. Boleh? Ini yang saya suka, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, kita lihat soalan dia disebabkan mereka dah faham. Ya. Jadi bagaimana kita nak buktikan kefahaman mereka? Jadi kita lihat soalan. Soalan pengukuhan, cikgu, betul? Okay, soalan pengukuhan. Okey. Saya nak minta Akmal ajukan soalan. Boleh ke Akmal? Boleh, cikgu. Pantun. Tidak ada masalah. Persilakan. Okay. Silakan. Silakan Saya pula silakan, cikgu. Baiklah, soal pantunnya berbunyi, kuasa rakyat tiada taranya memilih pemimpin yang berwibawa. Diberi peranan kaji ehwal pilihan raya. Apakah nama jawatan kuasa? Wah, lain macam, cikgu. Memang mantap. Alhamdulillah. Okey. Siapa nak jawab bagi soalan ini boleh angkat tangan atau mungkin cikgu nak pilih? Okey, tak apa. Kita minta peluang murid yang nak jawab. Tadi ada orang angkat tangan, betul ke? Siapa tadi? Fazlina. Fazlina. Ya, silakan. Cikgu izinkan saya berpantun, boleh? Silakan, Fazlina. Terus. Okay. Dia dibentuk ada matlamatnya, mengkaji hal ehwal pilihan raya bagi menjawab persoalannya. Jawatan kuasa pilihan raya namanya. Betul atau tidak, Amal? Tak tahulah saya, cikgu. Jadi pulangkan kepada saya jawapannya. Silakan, Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih saudara Akmal. Tahniah Fazlina, tepat. Okay. Menjawab soalan pantun menggunakan pantun, membeli pantun dengan pantun. Ya. Dan cikgu bagi bintang Kemal. Kita boleh bagi bintang disebabkan jawapan betul. Berpantun lagi, kita bagi 2 bintang. Boleh tak Fazlina. kita berikan tepukan kepada kawan awak yang lain? Wah. Okey, 2 bintang betul. Tuan Pengerusi Majlis. Betul, saudara Akmal. 2 bintang nanti tak cukup bintang. Okey, 2 bintang untuk Fazlina. Saya ingatkan tadi dia nak bersyair. Rupanya dia pun berpantun juga ya. Nasib baik berpantun. Kalau bersyair nanti entah bila habisnya. Panjang masanya. Okey, cikgu, kita ke soalan seterusnya boleh? Okey, baik. Kita lihat soalan yang seterusnya. Alright. Okey, soalan contoh kebat. Okey. Mal, sejarah dengan kebat berpisah tiada. Okey, soalan kebat adalah soalan yang amat penting dalam pembelajaran, penilaian, peperiksaan. Jikalau murid dapat kuasai kebat, maka paling kurang murid sudah boleh menguasai lebih 50%. Alhamdulillah. Jadi kebat amat penting, sesuai dengan perkataan sejarah dan kebat berpisah tiada. Kita lihat soalan ni, boleh? Silakan. Okey, soalan dia. Okey, saya baca. Atau aku nak baca? Cikgu baca. Saya baca dia. Okey, soalannya adalah apakah kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus? Kata kuncinya adalah kepentingan. Penyambut soalannya adalah penubuhan jawatan kuasa bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya. Okey, kita lihat siapa yang nak cuba jawab soalan kebat. Siapakah dia? Itu dia. Niveshana. Silakan. Sila Niveshana. Kepentingan penubuhan jawatan kuasa khusus bagi mengkaji hal ehwal berkaitan pilihan raya ialah dapat membincangkan perihal berkaitan pilihan raya. Selain itu, penubuhan jawatan kuasa ini juga dapat mencadangkan secara khusus berkaitan pilihan raya. Itu saja. Itu saja, cikgu. Itu saja. Itu dia berpantun ke tadi? Tidak. Tidak. Saya ingat dia berpantun. Itu cara jawapan
kebat ya, Aman. Betul lah, cikgu. Bagus Niveshana dia menjawab dalam bentuk ayat lengkap. Betul. Dan itu adalah keperluan dalam peperiksaan. Dengan tata bahasanya sekali kan? Lengkap. Yap. Cuma kita tak pasti adakah jawapan dia tepat atau tidak. Itu yang kita kena lihat. Baik. Okey. Kita lihat cadangan jawapan daripada saya. Adakah sama dengan cadangan Niveshana ya? Okey. Okey, yang pertama kita lihat apa yang Nivesh sebut tadi adalah membincangkan. So kita ada perkataan membincangkannya di sini. Okey. Fungsi jawatan kuasa adalah membincangkan. Ada, tepat. Okey, membincangkan tentang apa? Perihal berkaitan pilihan raya. Sebab penyambut kepada soalan tadi adalah pilihan raya. So dapat markah penuhlah ya untuk Nivesh bagi isi yang pertama. Okey, manakala kita lihat pula isi yang kedua, Nivesh cakap tadi mencadangkan. Mencadangkan, memberi idea. Mencadangkan apa? Berkaitan pilihan raya. Okay. Secara khusus, mungkin kita boleh lihat dalam contoh. Okay. Cuma Nivesh cadangkan jawapan. Ada dua jawapan. Yap. Cuma kalau Nivesh nak masukkan contoh pun boleh. Apa contoh cadangan khusus? Mungkin dia boleh masukkan tarikh. Okey. Okay. Bila nak dilaksanakan? Mungkin dia boleh masukkan bilangan hari berkempen, contoh. Itu markah tambahan. Tapi kalau untuk dua markah sahaja, maksudnya Niveshana sudah dapat markah penuh. Okey. Itu dia. Ya. Jadi, Akmal nak bagi berapa bintang? Saya nak bagi satu, cikgu. Tambah satu. Okay, betul. Ya. Satu tambah satu saya setuju. Ya, cikgu. Okay. Saya berikan dua Kita bintang. bagi dua bintang kepada Niveshana. Sebab dua jawapan yang lengkap. Ya, boleh tak kita bagi tepukan kepada Niveshana? Kerana telah menjawab soalan tersebut dengan jawapan yang betul. Okey, terbaik Niveshana. Cikgu, maksudnya kalau bentuk soalan macam ni kan, boleh ke kalau murid-murid ini memberikan jawapan berbentuk point? Berbanding dengan jawapan yang penuh seperti yang Niveshana berikan. Sebab tadi Fazina nak tanya. Bagus. Okay, bagus. Terima kasih Fazina ya. Akmal tolong tanyakan soalan. Ya, cikgu. Okey, jikalau soalan kebat, untuk pengetahuan Akmal dan ingatan kepada murid yang berada dalam Google Meet dan di luar sana. Okey. Kertas 2 ya, sejarah adalah soalan struktur dan soalan esei. Okey, ada soalan bagi soalan struktur dan esei, ada soalan kebat. Biasanya di bahagian akhir soalan. Okay. Dan cara menjawab kebat satu sahaja. Iaitu membina ayat lengkap. Tidak boleh dalam bentuk point form. Baik. Okay, jadi cara jawapan Niveshana menepati teknik bagaimana menjawab soalan struktur dan esei berbentuk kebat. Yap. Okey, ingat ya murid-murid. Baik, cikgu, kita pergi ke seterusnya, cikgu. Okey. Slide seterusnya. Okey. Soalan kebat selesai. Baik. So kita lihat rumusan ringkas daripada rundingan sebelum pilihan raya umum yang pertama. Boleh ya? Boleh, cikgu. Saya buat sedikit rumusan ringkas. Silakan. Okey, yang ini yang pertama, kata kunci pada rumusan adalah disebabkan persetujuan hanya dicapai pada bulan Julai. Okey, kalau kamu lihat di sini ya. Pada Julai 1954, sudah berada di penggal kedua tahun tersebut, maka pilihan raya tidak dapat diadakan pada tahun yang sama. Okay, disebabkan sudah agak lewat. Kenapa? Proses pilihan raya agak mengambil masa yang agak panjang. Disebabkan itu, maka pada tahun 1955, maksudnya 1 tahun selepas, barulah pilihan raya umum yang pertama dapat dijalankan. Ini berkaitan dengan tempoh, masa, proses dan pada akhirnya terbentuklah pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955. Okey, baik, terima kasih cikgu. Right, sekarang ni kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM